Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Afika binti Zainuddin daripada kelas PISMP PI 6619. Ingin menerangkan tentang inovasi digital yang telah saya bina yang bertajuk Kepoipas. Sebagai pengenalan, tulisan Jawi merupakan salah satu daripada warisan bangsa Melayu yang perlu dipertahankan dan juga dipelihara. Hal ini bertepatan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2015 yang menyatakan bahawa membaca, membina, menulis ayat atau teks dalam tulisan Jawi dan khat serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa merupakan salah satu objektif mata pelajaran pendidikan Islam di sekolah. Oleh yang demikian, pengajaran Jawi hendaklah diperkukuhkan dari semasa ke semasa dan tidak bolehlah dipandang enteng terhadapnya. Jadi oleh itu, saya mengambil inisiatif untuk menghasilkan sebuah inovasi dalam bidang Jawi bagi mata pelajaran pendidikan Islam untuk memperkukuhkan lagi tulisan Jawi dalam kalangan murid sekolah rendah dari semasa ke semasa. Rasionalnya projek inovasi yang saya hasilkan ini adalah berdasarkan daripada 3 kajian literatur, iaitu yang pertama, menurut Siti Nur Ain Muhammad Noh yang menyatakan bahawa sepanjang menjadi guru mata pelajaran Jawi, saya mendapati masalah utama murid tidak mendapat markah penuh dalam mata pelajaran Jawi ialah ketidakkemahiran mereka untuk mengeja dan juga menulis Jawi dengan betul. Dan untuk pengetahuan semua, Siti Nur Ain Muhammad Noh ini juga merupakan antara pengkaji yang mengkaji tentang tajuk inovasi yang saya hasilkan, iaitu dalam subtajuk menjawikan perkataan pinjaman bahasa Inggeris tahun 4. Seterusnya, menurut Siti Fatimah Kasim 2012, dalam kajiannya telah memetik kata-kata sarjana menyatakan bahawa pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi akan semakin ketinggalan dalam pendidikan Islam. Dan yang ketiga, menurut Siti Fazlilah Zulkifli 2016, menyatakan bahawa kekerapan menggunakan tulisan Jawi mempunyai hubungan yang signifikan dengan memenangi anugerah dalam bacaan Al-Quran, kekerapan membaca akhbar, minat mendalami tulisan Jawi dan media merupakan medium utama untuk mempelajari tulisan Jawi. Oleh itu, saya menekankan media sebagai medium utama untuk mempelajari tulisan Jawi dan saya melakukan inisiatif untuk menghasilkan PowerPoint interaktif sebagai media pembelajaran bagi murid-murid untuk mempelajari tulisan Jawi ini. Seterusnya, kita beralih kepada isu ataupun masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakan inovasi ini adalah yang pertama, murid mengalami kesukaran untuk mengeja perkataan pinjaman bahasa Inggeris dan yang kedua, murid tidak dapat menulis perkataan pinjaman bahasa Inggeris dengan baik. Perkara ini juga bertepatan dengan pandangan Siti Nur Ain Muhammad Noh 2013 yang menyatakan bahawa apabila latihan diberikan, kebanyakan jawapan yang diberikan adalah salah kerana kesalahan ejaan semasa menulis Jawi. Ini berlaku kerana mereka tidak mahir menulis Jawi dan juga kekurangan masa untuk mereka membuat latihan serta kekangan masa yang saya hadapi untuk membimbing murid menulis Jawi dengan betul dan kemas. Jadi oleh yang demikian, saya mengambil isu ini untuk membuat dan menghasilkan inovasi yang diberi nama Kepoipas. Terdapat 2 objektif yang ingin dicapai melalui inovasi yang dihasilkan ini. Yang pertama, murid dapat mengeja perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang mengandungi vokal A dan E berge ataupun E pepet dalam suku kata tertutup dengan betul selepas menggunakan kaedah Kepoipas. Dan yang kedua, murid dapat menulis perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang mengandungi vokal A dan E pepet ataupun E berge dalam suku kata tertutup dengan betul menggunakan kaedah Kepoipas. Seterusnya, skop dan limitasi daripada inovasi yang dihasilkan ini adalah kepada murid tahun 4, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan Islam dalam bidang Jawi.
Untuk kepentingan dan juga impak yang dihasilkan melalui inovasi ini adalah yang pertama, ia memudahkan serta membantu murid untuk mengeja perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang mengandungi vokal A dan E berge ataupun E pepet dalam suku kata tertutup dengan betul melalui akronim KPOIPAS. Yang kedua, murid lebih tertarik untuk belajar dengan kaedah perkataan pinjaman bahasa Inggeris ini dengan adanya akronim KPOIPAS, kuis dan juga lagu yang disertakan di dalam slide interaktif. Dan yang ketiga, ia memudahkan guru untuk mentaksir dan mengenal pasti murid yang lemah dalam penguasaan ejaan perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang mengandungi vokal A dan E pepet dalam suku kata tertutup khususnya. Jadi murid dapat ditaksir ini adalah melalui kuis yang disediakan di dalam slide interaktif tersebut. Bagi anggaran kos pula, pembikinan inovasi ini tidak melibatkan sebarang kos kerana murid hanya memerlukan capaian internet yang tinggi dan juga yang kuat untuk memuat turun slide interaktif yang dihasilkan. Jadi dengan ini, ia tidak membebankan murid dan memudahkan urusan murid untuk mendapatkan info-info tentang kaedah KPOIPAS ini. Kemudian, model yang dirujuk bagi menghasilkan inovasi ini adalah menerusi model proses kreatif terarah. Jadi di dalamnya terdapat 4 fasa, iaitu yang pertama fasa persediaan. Jadi di dalam fasa persediaan, saya membuat pemerhatian aktif untuk mengumpul maklumat bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid-murid. Kemudian maklumat tersebut dianalisis untuk dihuraikan kepada bahagian yang lebih kecil. Seterusnya, fasa imajinasi. Jadi di dalam fasa inilah saya menjana idea untuk menghasilkan penyelesaian bagi masalah yang dihadapi dengan menghasilkan satu idea. Dan saya juga mensintesis idea tersebut dengan menggabungkan maklumat yang berasingan untuk menghasilkan dan memilih sesuatu penyelesaian untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi di dalam fasa inilah saya menghasilkan inovasi ini, iaitu inovasi KPOIPAS setelagu untuk menyelesaikan isu yang dihadapi itu. Yang ketiga iaitu fasa perkembangan. Di dalam fasa ini, saya dapat membuat penambahbaikan bagi mengembangkan lagi idea yang dicipta daripada pandangan-pandangan yang diberi. Jadi setelah itu saya membuat penilaian, iaitu pertimbangan tentang pandangan ataupun idea yang diberi itu untuk diterima ataupun ditolak bagi tujuan penambahbaikan inovasi ini. Dan seterusnya, pada fasa yang terakhir iaitu fasa tindakan. Kemahiran yang dilaksanakan adalah pelaksanaan, iaitu dengan mempersembahkan idea ataupun menghasilkan prototipe dengan lebih tersusun dan juga mudah untuk difahami. Dan saya juga dapat melakukan amalan berterusan untuk lebih peka terhadap sekeliling, perkara di sekeliling dan sentiasa menjana idea yang kreatif untuk menghasilkan lebih banyak idea-idea yang baharu secara berterusan. Siti, kamu nak beli apa di sini? Saya nak beli bekal. Pada permulaan slide, terdapat video rangsangan tentang perkara yang akan dipelajari oleh murid, iaitu untuk mengeja perkataan pinjaman bahasa Inggeris dalam jawi. Terdapat juga menu di dalam slide kedua di mana murid boleh memilih untuk melihat cara penggunaan kaedah KPOIPAS, kuis dan juga lagu. Ayo kita saksikan contoh-contohnya. K iaitu pengenal pasti suku kata. Murid diterangkan juga dengan cara kaedah KPOIPAS digunakan dan terdapat juga contoh-contoh bagi perkataan lain yang mengandungi huruf vokal A dan E berge dalam suku kata tertutup untuk dilihat kaedah mengejanya. Di dalamnya terdiri daripada vokal A. Jadi kita perlulah memotong vokal A tersebut. Pa iaitu padankan huruf. Van iaitu V-A-N kita padankan dengan huruf jawi. V bersamaan dengan huruf Va, A tiada, N bersamaan dengan huruf Nun. Yang terakhir adalah S iaitu sambungkan huruf. Vernon kita sambungkan menjadi Van.
Kuis juga boleh diakses oleh murid untuk mengetahui tahap kefahaman dan penguasaan mereka terhadap subtopik ini. Terdapat juga lagu yang direka menggunakan irama lagu Suasana Hari Raya, dendangan Anwar Zain dan Elina yang digubah liriknya sesuai dengan tajuk Kepoi Pas. Seterusnya, pembuktian pencapaian inovasi. Jadi melalui inovasi yang saya cipta, saya dapat melihat bahawa kadar peratus selepas murid menggunakan inovasi ini meningkat berbanding sebelum ini. Iaitu sebelum inovasi dilaksanakan, peratus penguasaan murid adalah sebanyak 30% dan selepas inovasi dijalankan adalah meningkat sebanyak 90% penguasaan murid dalam subtajuk menjauhikan perkataan pinjaman bahasa Inggeris ini. Jadi ini menunjukkan mereka lebih faham untuk menggunakan kaedah Kepoi Pas ini dengan adanya contoh-contoh yang pelbagai beserta penerangan, dan ia membuatkan murid menjadi lebih mudah untuk ingat cara untuk mengeja perkataan pinjaman bahasa Inggeris ini dengan lebih baik, khususnya terhadap perkataan yang mempunyai huruf vokal A dan juga I berge atau I pepet dalam suku kata tertutup ini. Seterusnya adalah menerusi maklum balas pula. Yang pertama adalah saudari Wahidah Adilah yang menyatakan bahawa lagu menarik tetapi lirik agak panjang. Nada lagu juga baik, cuma part chorus agak panjang dan agak sukar untuk mencuri nafas. Dan perkara ini telah saya tambah baik daripada lagu yang dihasilkan sebelum ini. Saya cuba untuk memendekkan liriknya bersesuaian dengan irama lagu Suasana Hari Raya. Seterusnya menerusi Aisyah Akilah yang menyatakan bahawa akronim mudah untuk diingat. Walau bagaimanapun, dalam elemen lagu, suara perlu dijelaskan dan suara agak dekat dengan mikrofon. Jadi elemen-elemen ini juga setelah saya tambah baik di dalam lagu yang terbaru yang dihasilkan ini. Komen seterusnya adalah objektif tidak spesifik dan terlalu besar skop bagi perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Perlu tambah baik akronim untuk memperjelaskan ia hanya digunakan bagi perkataan yang mengandungi huruf vokal A dan I berge atau I pepet sahaja. Jadi perkara ini juga telah saya tambah baik di dalam objektif untuk memperkecilkan skopnya, iaitu hanya khusus kepada perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang mengandungi huruf vokal A dan I pepet atau I berge sahaja. Dan saya juga telah menambah baik akronim dengan menghasilkan Kepoi Pas, iaitu POI, iaitu potong huruf vokal yang tidak perlu pada perkataan yang mengandungi huruf A dan juga vokal I berge atau I pepet sahaja. Sebagai kesimpulan, projek inovasi digital yang dihasilkan ini secara tidak langsung ia membantu untuk menarik minat murid untuk belajar secara lebih interaktif pada pembelajaran abad ke-21 ini. Jadi diharapkan agar inovasi ini dapat membantu sedikit sebanyak kepada murid-murid tahun 4 khususnya untuk mempelajari kaedah untuk mengeja perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang mengandungi vokal A dan I pepet dalam suku kata tertutup khususnya. Namun saya tahu bahawa ia masih perlu dibaiki dan ditambah baik supaya ia menjadi lebih mesra guru dan juga murid. Oleh itu, sebarang komen dan cadangan penambahbaikan amatlah dialu-alukan bagi inovasi Kepoi Pas ini. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.